Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sambung pembacaan daripada kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullah, kitab Jami' dan Sunan beliau, dan kita masih lagi berada pada Abwabus Siyar, tajuk yang terakhir daripada Abwabus Siyar, iaitu hadis-hadis berkenaan tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah tiba pada bab yang ke-47, muka surat 756, di mana Imam Tirmizi pada bab yang terakhir ini membawakan tajuk Babu Majaa, bab pada hadis yang telah datang fi wasiyatin Nabi, berkenaan tentang pesanan-pesanan Nabi fil qital, sewaktu peperangan. Maka apa yang Nabi akan pesan sewaktu peperangan, apa yang Nabi akan ingatkan sewaktu peperangan, inilah hadis dan riwayat-riwayatnya. Maka riwayat 1609, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Sufyan an Alqamah bin Marsad an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ba'atha, apabila mengutuskan, amiran, mana-mana ketua, untuk memimpin sesuatu pasukan tentera. Hadis ni kita dah pernah baca dah sebenarnya. Awsahu, maka Nabi SAW akan berpesan kepada ketua tadi, fi khasati nafsih, khusus pada dirinya sendiri, kepada pemimpin tadi, panglima tadi, ketua tadi. Maka Nabi akan pesan, engkau sebagai seorang ketua, sebagai seorang general, sebagai seorang panglima, apakah yang kena ada? Bitaqwallahi, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat, kalaulah seseorang itu lagi jawatan yang dia ada, lagi tinggi sepatutnya takwa dia. Sebagai seorang bapa, lagi tinggi sepatutnya takwa dia. Sebagai seorang ibu, lagi tinggi sepatutnya takwa dia. Sebagai seorang pemerintah, lagi tinggi takwa dia. Sebab Nabi ingatkan secara khusus kepada panglima pasukan, ketua pasukan, untuk ada takwa kepada Allah. Dan yang kedua, Nabi ingatkan kepadanya, wa man ma'ahu minal muslimina khaira, untuk dia berlaku baik kepada orang-orang yang bersama dengannya daripada kalangan orang Islam. Wa qala, kemudian Nabi berpesan, ughzu, peranglah kamu, bismillah, dengan nama Allah, wa fi sabilillah, dan kena ingat kamu berperang pada jalan Allah. Qatilu, hendaklah kamu berjuang, man kafara billahi, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wala taghullu, dan jangan kamu mencuri daripada harta rampasan perang. Wala taghdiru, dan jangan kamu mengkhianati perjanjian. Wala tumathilu, dan jangan kamu mencacatkan anggota tubuh badan. Wala taqtulu walida, dan jangan kamu membunuh kanak-kanak. Fa idza laqita, sabda Nabi lagi, maka apabila kamu bertemu dengan musuh kamu daripada kalangan orang-orang musyrik, fad'uhum, maka ajaklah mereka terlebih dahulu kepada salah satu daripada 3 perkara. Apakah dia? Ayyatuha, yang mana satu mereka pilih untuk terima, faqbal, maka terimalah daripada mereka pilihan mereka. Wa kuffa, dan tahanlah diri kamu, anhum, daripada memerangi mereka. Maka walaupun musuh, ajak dulu kepada 3 perkara. Daripada sini juga pengajaran yang kita boleh dapat, Islam bukan berperang untuk membunuh.
Islam bukan berperang untuk harta rampasan semata-mata, tapi Islam berperang untuk menyebarkan agama. Sebab itu sabda Nabi, apa pun yang menjadi pilihan mereka, maka tahan diri kamu daripada menyerangi mereka. Maka apakah tiga pilihan yang tadi, yang Nabi sebut tadi? Yang pertama, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka untuk masuk Islam. Wattahawuli min darihim, dan ajak mereka untuk mengubah negeri mereka kepada ila daril muhajirin, negeri tempat berhijrah. Wa akhbirhum, dan maklumkan kepada mereka, annahum in fa'alu dhalika, jika mereka sanggup melakukan pilihan yang pertama, fa inna lahum, maka mereka akan mendapat manfaat apa yang sahabat-sahabat muhajirin dapat. Wa alaihim, dan ke atas mereka apa yang ada ke atas orang-orang muhajirin daripada perlindungan dan lain-lain. Wa in abau, namun jika mereka enggan untuk terima, tak nak masuk Islam, wa in abau an yatahawwalu, dan jika mereka enggan untuk berubah, fa akhbirhum, maka maklumkanlah mereka pilihan yang kedua, annahum yakunun, bahawa mereka boleh menjadi ka'arabil muslimin, seperti orang-orang Arab Badui yang masuk Islam. Yajri alaihim ma yajri alal a'rab, akan berlaku ke atas mereka apa yang berlaku ke atas orang-orang Arab Badui. Laisa lahum fil ghanimah, mereka tak akan dapat harta rampasan perang, wal fai, dan juga harta-harta yang dapat daripada peperangan sedikit pun, kecualilah kalau mereka turut bersama berjuang. Maka pilihan yang kedua, kalaulah pada waktu itu tak nak tinggalkan negeri mereka untuk datang ke negeri Islam, untuk duduk bersama dengan orang Islam, maka pada waktu itu mereka akan dapat sama seperti mana orang Arab Badui. Yang mana orang Arab Badui, mereka akan mendapat perlindungan apabila diserang, namun mereka tak akan dapat apa-apa bahagian daripada harta rampasan perang, kecualilah mereka turut bersama berjuang dan berjihad. Dan kalaulah pilihan yang kedua pun mereka tak nak, fa in abau, dan di sini tak disebutkan tentang jizyah. Nanti kita akan baca tentang jizyah. Maka kalaulah mereka tak nak pilihan yang kedua ini, fa in abau fasta'in billah, maka mintalah kepada Allah alaihim, untuk memerangi mereka, wa qatilhum, dan perangilah mereka. Maka ada tiga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pilihan. Dan pilihan yang terakhir adalah pada waktu itu berperang. Nabi nakkan mereka masuk Islam terlebih dahulu. Kalaulah mereka tak nak terima Islam, asalkan mereka sanggup membayar jizyah, mereka akan dilepaskan, dibebaskan, dan tidak akan diperangi. Kemudian sabda Nabi lagi memberi pesanan, wa idza hasarta, dan apabila kamu berjaya mengepung hisnan, mana-mana kubu, fa araduka an taj'ala lahum, dan mereka ingin menyerah diri dengan menjadikan an taj'ala lahum, dengan meminta kamu menjadikan bagi mereka zimmatallah, perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, fala taj'al, maka janganlah kamu jadikan untuk mereka sebarang perjanjian menggunakan nama Allah dan tidak pula menggunakan nama Nabi. Kalau mereka kami minta perlindungan dengan menggunakan nama Allah, jangan menggunakan nama Allah dan nama Nabi SAW kat sabda Nabi. Tapi kalaulah nak bagi perlindungan bagaimana? Waja'al, dan jadikanlah untuk mereka zimmataka, perlindungan daripada pihak kamu, wa zimama ashabika, dan perlindungan perjanjian daripada sahabat-sahabat kamu. Zimmah maksudnya perjanjian. Maka kalaulah nak keamanan, nak bagi keamanan, bagi. Tak payah nak guna nama Allah, guna nama Nabi bagai. Maka guna nama kamu, nama pasukan kamu, nama sahabat-sahabat kamu. Kenapa jangan sembrono menggunakan nama Allah? Fa innakum an tughfiru zimamakum wa zimama ashabikum, kerana sesungguhnya kamu melanggar
perjanjian-perjanjian yang menggunakan nama kamu dan nama teman-teman kamu, itu adalah lebih baik untuk kamu daripada kamu melanggar perjanjian menggunakan nama Allah dan nama Rasul. Maka jangan guna nama Allah dan nama Rasul. Apakah maksud al-khafru? Al-ighfar, lihat kepada Sahara, baris yang kedua daripada bawah, naqdul ahad, melanggar perjanjian. Maka sabda Nabi, ai la taj'al lahum, jangan kamu jadikan untuk mereka walaupun mereka minta sebarang perjanjian menggunakan nama Allah. Fa innahu qad yanquduha, maka mungkin ada yang melanggar perjanjian tersebut, orang yang tidak mengambil berat tentang nama Allah. Maka pada waktu itu binasa. Jangan menggunakan nama Allah sesuka hati. Walaupun mereka minta, guna nama sendiri. Tisu ada tisu. Wa idza hasarta, minta maaf. Wa idza hasarta, maka Nabi bagi pesan lagi, panjang lebar pesanan Nabi bila nak menghantar tentera. Dan apabila kamu telah berjaya mengepung ahla hisnin, penghuni mana-mana kubur, fa araduka, dan mereka ingin meminta kepada kamu, antunziluhum, untuk mereka menerima hukuman mereka, ala hukmillah, berdasarkan perintah Allah, fala tunziluhum, maka janganlah kamu menerima tawaran mereka tersebut. Maka mereka kata, tolonglah, kasihani kami dan hukumlah kami, jangan bunuh kami dengan dengan menggunakan nama Allah, perintah Allah. Maka jangan menggunakan nama Allah. Walakin, sabda Nabi, dan akan tetapi, anzilhum, berilah tawaran hukuman kepada mereka, ala hukmika, atas perintah kamu, atas saranan kamu. Jangan menggunakan nama Allah sesuka hati. Lihat kepada Sahara. Kenapa tak boleh menghukum dengan hukuman Allah? Fa innaka rubbama tukhti'u fi hukmillah, kerana mungkin kamu boleh tersilap menghukum dengan menggunakan nama Allah, maka pada waktu itu fatatham, kamu menjadi berdosa. Maka jangan sesuka hati kata, inilah perintah Allah, inilah hukuman daripada Allah. Jangan. Maka kalaulah tersilap, maka akan berdosa. Maka Nabi mendidik untuk jangan sewenang-wenangnya menggunakan nama Allah. Kita nampak zaman kita masing-masing sewenang-wenangnya menggunakan nama Allah untuk sekecil-kecil benda, untuk benda yang pada waktu itu tak perlu pun menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tadri, kerana sesungguhnya kamu tidak tahu, atusibu, adakah kamu benar-benar menetapkan hukum Allah pada mereka, amla, ataupun tidak. Au nahwa hadza, dan Nabi bagi lagi peringatan yang seumpama ini. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Nu'man bin Muqarrin. Hadis Buraidah adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1610. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan an Alqamah ibni Marsad nahwa bi ma'na wa zada fi, dan adanya penambahan, fa in abau, maka jika mereka enggan, fakhudh, maka ambillah daripada mereka akan bayaran jizyah. Fa in abau, jika mereka enggan membayar jizyah, maka barulah minta pertolongan kepada Allah untuk memerangi mereka. Beginilah yang telah diriwayatkan oleh Waqi' dan lebih daripada seorang daripada Sufyan, dan telah meriwayatkan selain daripada Muhammad bin Bashar daripada Abdurrahman bin Mahdi, dan beliau telah menyebut dalam periwayatannya tentang perkara jizyah. Riwayat 1611. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammad bin Salamah qala hadatsana Thabit an Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka untuk menyerang hendap. La yughiru, Nabi tidak suka menyerang hendap kecuali ketika mana telah berlalunya waktu solat subuh. Kenapa Nabi nak tunggu subuh dulu baru Nabi serang? Fa in sami'a, maka jika Nabi telah mendengar azan daripada kawasan tersebut, amsaka, Nabi tidak akan serang. Wa illa, kalaulah tidak,
aghara, barulah selepas itu Nabi SAW menyerang hendak. Wastama'a dhata yaumin, dan Nabi telah mendengar azan pada satu hari. Fasami'a rajulan yaqul, dan Nabi telah mendengar ada orang melaungkan azan daripada tempat musuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka Nabi bersabda, alal fitrah, penduduk di sini berada di atas fitrah. Faqala, kemudian orang tersebut berkata, asyhadu an la ilaha illallah dalam azannya. Maka Nabi bersabda, kharajta minan nar, kamu sebenarnya telah keluar dan bebas daripada api neraka. Berkata Al-Hasanul Basri, wa bihi ilaihi qala hadatsana Walid qala hadatsana Hammad bin Salamah, dengan sanad yang lebih kurang sama. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-22, tajuk besar yang ke-22. Setelah Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang peperangan-peperangan, Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang kelebihan bersusah payah berjihad pada jalan Allah. Al-jihad bermaksud bersusah payah. Maka apakah kelebihan bersusah payah pada jalan Allah? Bab yang pertama, bab fadlil jihad, bab pada hadis yang menerangkan tentang kelebihan jihad. Riwayat 1612. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu Awanah an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah ditanya, wahai utusan Allah, ma ya'dilul jihad, apakah amalan yang boleh menyamai amalan jihad? Ada tak amalan yang boleh menyamai jihad bersusah payah pada jalan Allah? Maka sabda Nabi, innakum la tastati'una, sesungguhnya kamu takkan mampu melakukan amalan yang menyamai jihad. Faraddu alaih, maka mereka bertanya lagi kepada Nabi untuk kali kedua ataupun kali ketiga. Setiap kali Nabi menjawab, kamu takkan mampu melakukannya. Faqala fi salisah, akhirnya Nabi bersabda pada kali yang ketiga, mathalul mujahid, perumpamaan seorang yang berjuang pada jalan Allah adalah seperti seorang yang sentiasa berpuasa, al-qaim, sentiasa beribadah pada waktu malam, alladzi la yafturu, dan dia tidak merasa letih untuk berterusan solat dan puasa, sehinggalah orang yang berjuang tadi kembali daripada jalan Allah. Maksudnya betapa besarnya pahala jihad adalah seperti seseorang yang berterusan puasa siang hari, berterusan beribadah pada waktu malam. Sangat besar pahala dia. Takkan ada orang yang mampu buat begitu. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Syifa, Abdullah bin Hubshi, Abu Musa, Abu Sa'id, Ummu Malik Al-Bahziyah, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada lebih daripada satu sudut, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 1613. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Bazi', qala hadatsana Mu'tamir bin Sulaiman, qala hadatsani Marzuq Abu Bakar an Qatadah an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakni yaqulullah, maksudnya hadis ini adalah hadis qudsi. Maka firman Allah, al-mujahidu fi sabilillah, seseorang yang berjuang pada jalan Allah, huwa alayya dhaman, firman Allah, dia menjadi tanggunganku. Allah tanggung dia, Allah jamin dia, Allah menjadi garantor untuk dia. In qabattuhu, jika aku mengambil nyawanya, awrastuhul jannah, aku kurniakan syurga kepadanya. Wa in raja'tuhu, jika aku kembalikannya selamat kepada keluarganya, raja'tuhu, aku kembalikannya membawa pulang pahala ataupun harta rampasan perang. Hadis ini adalah hadis yang gharib sahih daripada sanad ini. Bab yang kedua, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang fi fadli man mata murabita, pada kelebihan orang yang meninggal dunia. Ada orang kat luar? Tak ada. Man mata murabita, orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang berhati-hati berjaga melawan musuh. Apakah maksud murabit? Murabit selalunya digunakan untuk orang yang sentiasa berjaga untuk berhadapan dengan musuh di sempadan-sempadan negara Islam. Tentera yang menjaga persempadanan, maka dipanggil murabit. Sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, ar-ribatu al-iqamatu ala jihadil adu.
seorang yang sentiasa bersiap siaga untuk melawan musuh, maka dipanggil ar-ribat. Ar-ribat. Sebab itu kalau zaman dulu madrasah-madrasah, sekolah-sekolah agama, pondok-pondok agama dipanggil ribat. Sebab sepatutnya orang yang belajar agama bersiap sedia untuk melawan syaitan, untuk berhati-hati dengan was-was dan bisikan daripada syaitan. Ar-ribat selalunya diterjemahkan sebagai tentera yang menjaga persempadanan, sebab sentiasa bersedia untuk melawan musuh. Maka sabda Nabi, barang siapa yang meninggal dunia, pada kelebihan, orang yang meninggal dunia dalam keadaan sentiasa bersedia untuk melawan musuh. Riwayat 1614, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak qala hadatsana Haywah bin Shuraih qala akhbarani Abu Hani al-Khawlani anna Amr bin Malik al-Janbi akhbarahu annahu sami'a Fadalah bin Ubaid yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda bersabda, kullu mayyit, setiap orang yang meninggal dunia, yuhtamu, ditutup akan amalannya, dah tak ada peluang untuk beramal, kecuali seseorang yang meninggal dunia murabitan, dalam keadaan berjaga melawan musuh pada jalan Allah. Fa innahu yunma, maka orang yang meninggal dunia dalam keadaan berjaga melawan musuh, maka akan ditambahkan untuknya amalannya sampai pada hari kiamat, seolah-olah dia beramal. Masya Allah. Sebab itu kepada tentera yang menjaga sempadan, yang sentiasa bersiap siaga untuk melawan musuh, kalaulah meninggal dunia, maka sentiasa berterusan dia mendapat pahala walaupun dah meninggal dunia. Dan kemudian sabda Nabi yang kedua, wa ya'manu, dan dia akan selamat daripada ujian kubur. Berkata lagi perawi, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, al-mujahid, seorang yang berjuang, al-mujahid, seorang yang sebenar-benar berjuang adalah man jahada nafsah, adalah orang yang berjuang melawan nafsu dia. Ini sebenarnya perjuangan yang sebenar, perjuangan melawan nafsu. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah, hadis Fadalah bin Ubaid adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ketiga kita akan sambung kemudian insya-Allah. Hari ini tak ada hayati Quran, minta maaf. Sebab sebenarnya malam tadi saya pergi Johor, balik lambat. Petang tu pukul 4 pergi Masai, ada urusan sikit, dan sampai balik dah pukul 2.30. Nak tidur pun dah 3.30 baru tidur. Maka masih lagi mengantuk. Lalu kita tak sempat nak buat hayati Quran pada pagi ni. InsyaAllah kita akan buat kemudian insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Sebentar lagi sambungan pembacaan kita hadis Tirmizi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.